Didik TV KPM. Kita akan lihat apa slide kita seterusnya tentang keusahawanan dan perniagaan. Okey, keusahawanan kalau kita lihat tadi, usahawan adalah individu, peniaga pun individu. Adapun keusahawanan definisinya adalah tentang proses. Okey, proses menggabungkan sumber keusahawanan seperti tanah, bahan mentah, sumber manusia, modal, teknologi dan maklumat oleh usahawan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Jadi ingat tentang istilah ataupun beberapa perkara penting yang boleh murid-murid ingat, contohnya sumber keusahawanan. Okey, ingat sumber keusahawanan Irsyad? Okey, sumber keusahawanan. Ada berapa tu sumber keusahawanan? Boleh kira sumber keusahawanan? Ada 1, 2, 3. Ada berapa tu? Kira berapa tu? Boleh? Sumber keusahawanan. Ada fizikal bukan fizikal. Tapi daripada definisi ni kita kena ingat dah. Ada berapa tu? 7. Okey, ada 7 sumber keusahawanan. Okey, 5 yang fizikal dan 2 bukan fizikal. Itu kita akan lihat pada sesi akan datang. Okey, yang penting adalah proses menggabungkanlah sumber keusahawanan yang mana tentang yang telah disenaraikan tadi. Tapi kalau dalam peperiksaan, kalau kita tak dapat senaraikan ketujuh-tujuh sekali, boleh. Jadi yang penting paling kurang 3 atau 4. Kan? Kita kena ingatlah sumber keusahawanan tu. Okey, kemudian oleh usahawan menghasilkan barang dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Jadi fakta ni kena ingat. Pertama, proses sumber keusahawanan, kemudian menghasilkan barang dan perkhidmatan memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Jadi ada 4 perkara atau 4 frasa ayat yang perlu murid-murid ingat. Okey, tentang definisi perniagaan pula. Okey, kalau peniaga itu adalah individu, perniagaan adalah aktiviti jual beli barang atau perkhidmatan. Boleh beri contoh aktiviti jual beli barang? Balkis jual beli barang. Barang apa yang boleh kita jual? Contohnya. Balkis boleh? Barang. Apa kedai yang jual barang? Ataupun yang berkaitan tentang aktiviti jual beli barang? Berikan contoh. Okey, contoh. Jual beli barang, cikgu? Ya, betul. Kedai tudung. Kedai tudung. Okey, tudung ni barang. Lagi? Satu? Kedai runcit. Kedai runcit. Okey, tapi dia tengok kedai runcit itu dia boleh dikatakan perkhidmatan. Tapi maknanya dikata kalau barang-barang keperluan itu termasuklah jual beli barang. Okey, kalau perkhidmatan pula, siapa nak cuba? Apa itu aktiviti jual beli perkhidmatan? Anas ke Fatin? Boleh cuba jawab? Jual beli perkhidmatan. 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 Siapa nak cuba? Isyad, siapa nak cuba? Isyad macam nak cuba tu, cikgu. Okey. Silakan Isyad. Maksudnya cikgu, beli barang dan perkhidmatan ni 2 perkara yang berbeza, cikgu. Barang dan perkhidmatan. Ya, betul. Okey. Kalau boleh. Barang itu lebih kepada produk-produk lah ataupun barangan yang kebiasaannya digunakan oleh pelanggan. Okey, perkhidmatan siapa yang cuba? Fatin. Siapa yang cuba? Ada idea. Okey, Balkis cuba. Kalau bas betul tak? Macam perkhidmatan bas. Perkhidmatan bas iaitu pengangkutan. Okey, betul? Kan? Antara lain yang biasa kamu pergi kalau tak pergi ke hospital kerajaan panggil Fasiliti kesihatan, cikgu. Fasiliti kesihatan kita pergi ke mana? Kalau tak pergi ke hospital kerajaan, klinik kerajaan, kita pergi ke swasta. Klinik swasta yang adanya dikenakan bayaran. Okey? Jadi itulah tentang perbezaan aktiviti jual beli atau perkhidmatan. Cuma perniagaan ini kita lihat definisinya jual beli barang atau perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi ingat, nampak yang membezakannya memenuhi keperluan dan kehendak manusia difokuskan oleh keusahawanan.
Adapun perniagaan hanya mendapatkan keuntungan semata-mata. Okey. Jadi dia pun ada perbezaan juga. Yang mana murid-murid kena ingatlah ada 6 perkara. Okey. Siapa nak cuba untuk perbezaan keusahawanan dan perniagaan ni? Siapa sedia? Fatin. Untuk perbezaan. Perbezaan keusahawanan dan perniagaan. Baik, silakan Boleh? Fatin. Okey, Anas. Okey, cuba Anas. Anas jangan lupa untuk unmute mic. Tak dengar nanti jawapannya. Keusahawanan ialah satu proses daripada penciptaan produk sehingga kepada penjualan dan pengurusan sesebuah perniagaan. Okey. Perniagaan hanya terlibat dalam proses pengurusan jual dan beli sahaja. Okey. Betul. Kedua, keusahawanan memerlukan inovasi untuk mengubah sesuatu. Perniagaan tidak melibatkan inovasi tetapi menggunakan inovasi untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga, keusahawanan mencipta nilai tambah untuk pengguna dan masyarakat. Perniagaan hanya menggunakan nilai tambah. Okey. Ini antara contoh perbezaan keusahawanan dan perniagaan. Maknanya mungkin sekarang mungkin pen kan, pen mungkin digunakan untuk menulis. Mungkin pen juga boleh digunakan, maknanya dua dalam satu. Pen tu boleh digunakan untuk padam dakwat yang telah salah tulis contohnya. Kan? Maknanya kita kata kecanggihan sekarang ni lah. Begitu juga kalau kita lihat handphone kita sekarang, smartphone kita. Dengan pelbagai guna, itu antara inovasi yang dilakukan oleh usahawan. Jadi kalau hanya berniaga, itulah dia hanya mengeluarkan produk tapi tiadanya pembaharuan lah. Tapi mustahil lah seorang usahawan. Dan itulah dikatakan keusahawanan ialah proses mencipta nilai. Adapun perniagaan hanya menggunakan nilai tambah yang ada pada sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Okey. Nyatakan maksud keusahawanan. Kita dah ingat tadi usahawan, keusahawanan, peniaga, perniagaan. Jadi istilah 4 ini mesti dikuasai oleh murid-murid. Siapa nak cuba nyatakan maksud keusahawanan? Tanpa melihat buku teks. Okey, fokus kepada pada mata kamera kamu dan untuk nyatakan maksud keusahawanan. Siapa nak cuba? Okey, Fatin lah pula. Tadi Balkis je, bagi Fatin. Silakan Fatin. Keusahawanan bermaksud proses menggabungkan sumber keusahawanan seperti tanah, bahan mentah, pembekal, sumber manusia, modal, teknologi dan maklumat oleh usahawan untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Okey, bagus. Harap dalam peperiksaan nanti boleh tulis dengan betul ya. Boleh tu cikgu. Okey. Mata dia fokus kat kamera cikgu. Fokus pada kamera ya. Tengok buku kita tanya. Okey. Jadi soalan contoh SPM. Okey, yang mana murid-murid kena ingatlah untuk skor markah jangan sia-siakan di bahagian A. Sebab 40 markah. Kan? Adapun bahagian B 75 markah, ada pilihan soalan. Adapun bahagian C kajian kes yang mesti jawablah oleh calon-calon. Jadi dengan sebab itulah cikgu lebih menekankan soalan-soalan aras rendah atau sederhana yang perlu murid-murid ingat. Okey, dalam masa yang ada ini murid-murid cuba sediakan jawapan untuk jelaskan definisi usahawan. Tadi Fatin dah terang tentang keusahawanan. Definisi usahawan 2 markah sahaja. Ini jawapannya hanya ringkas pendeklah usahawan. Okey, kemudian yang kedua, bezakan peniaga dan usahawan dari aspek matlamat dan keuntungan. Ada banyak perbezaan tu, tapi fokus pada matlamat dia dan keuntungan. 4 markah. Maknanya sebenarnya yang Mira tanya tadilah, nak mudah kita buat kotak. Kan ada 2 aspek, matlamat, keuntungan, usahawan apa, peniaga apa. Ataupun sebaliknya lah, sana soalannya peniaga dan usahawan. Boleh peniaga dulu, usahawan kemudian. Okey. Dan bahagian B, jelaskan konsep keusahawanan. 5 markah. Jadi tadi cerita pasal maksud keusahawanan. Ni konsep keusahawanan. 5 markah lah tu. Jadi inilah antara poin penting yang perlu murid-murid ingat tentang 5 perkara dalam konsep keusahawanan. Dan yang seterusnya bahagian bahagian B soalan 2 adalah bandingkan keusahawanan dan perniagaan. 7 markah. Okey, dalam soalan bandingkan ini ingat murid-murid
adanya persamaan dan ada perbezaan. Sama ada persamaan sebab ada 7 markah, sama ada 6 markah untuk perbezaan, ada 3 isilah. Ya. Kan? 3 banding bezakan dan ada satunya persamaan. Okey. Adapun ada 2 persamaan, ada 2 perbezaan. Terpulanglah mengikut kemampuan masing-masing untuk menguasai tentang persamaan dan perbezaan. Okey, dah sedia dah? Cuba untuk menjawab soalan yang pertama, jelaskan definisi usahawan. Okey. Anas. Okey, Anas. Anas dengan yakin angkat tangan. Jangan salah Anas. Okey, lihat kamera Anas. Maknanya ini dah ada dalam kepala dah. Daripada awal sampai sekarang ni. Dan sepatutnya usahawan, kita bincang usahawan, peniaga, keusahawanan dan perniagaan. Okey, jelaskan definisi usahawan, Anas. Usahawan ialah individu yang menubuhkan, menguruskan, menanggung risiko perniagaan dan berusaha secara berterusan meneroka perniagaan baharu yang berpotensi. Okey. Dah, selesai. Okey, bila kamu pergi definisi itu, boleh kamu datangkan contoh. Kalau kamu tak ingatlah. Sebabkan kita daripada tadi usahawan peniaga, keusahawanan perniagaan, dah rasanya dah ingat dah hadam dah maksud definisi yang diterangkan tadi. Okey, seterusnya kita lihat kemudian jawapan dia. Yang kedua, bezakan peniaga dan usahawan dari aspek matlamat dan keuntungan. Okey, siapa nak cuba? Okey. Okey. Balkis pula. Yakin Balkis? Pandang kamera. Pandang kamera. Okey. Bezakan peniaga dan usahawan dari aspek matlamat dan keuntungan. Okey. Dari segi usahawan, memuaskan keperluan dan kehendak pelanggan di samping mendapatkan keuntungan. Okey. Manakala bagi peniaga hanya meraih keuntungan semata-mata. Okey. Bagi keuntungan pula, usahawan cenderung kepada keuntungan untuk jangka masa panjang dan peniaga keuntungan dalam jangka masa pendek. Okey. Ada lagi? Dah? Okey. Tu perbezaan sama ada sebabkan berinteraksi. Kita cakap begitulah. Sama ada boleh dalam bentuk tulisan, manakala bezakan usahawan dan peniaga tu. Kalau yang mudah, kalau dalam peperiksaan boleh buat kotak. Gariskan tengah dan kita tulis labelkan peniaga dan usahawan. Matlamat keuntungan ni tak label pun tak jadi masalah. Yang penting dia berkaitan. Okey. Seterusnya, bahagian B, jelaskan konsep keusahawanan. Siapa yang belum ni? Okey. Fatin. Fatin. Cuba. Untuk konsep keusahawanan, ada 5. Yang pertama ialah keusahawanan ialah satu proses daripada penciptaan produk sehingga kepada penjualan dan pengurusan sesebuah perniagaan. Okey. Yang kedua ialah membuat keputusan dan tindakan yang berterusan. Yang ketiga ialah penciptaan nilai. Yang keempat ialah keusahawanan memerlukan inovasi untuk mengubah sesuatu. Dan yang kelima ialah keusahawanan mencipta nilai tambah untuk pengguna dan masyarakat. Okey. Seterusnya kita sambung tentang soalan bandingkan keusahawanan dan perniagaan. Siapa yang belum jawab last sekali ni? Last sekali kita ada Okey, Irsyad. Okey. Silakan Irsyad. 7 markah Irsyad. Ingat berapa markah yang kamu kena terangkan. Okey, silakan. Terdapat 2 persamaan keusahawanan dan perniagaan. Antaranya, pertama, mendapat pulangan atau keuntungan. Kedua, menanggung risiko. Perbezaan antara keusahawanan dan perniagaan. Keusahawanan ialah satu proses daripada penciptaan produk sehingga kepada penjualan dan pengurusan sesebuah perniagaan. Manakala perniagaan hanya melibatkan proses pengurusan jual dan beli sahaja. Keusahawanan memerlukan inovasi untuk mengubah sesuatu. Perniagaan tidak melibatkan inovasi tetapi menggunakan inovasi untuk mendapatkan keuntungan. Yang terakhir, keusahawanan mencipta nilai tambah untuk pengguna dan masyarakat. Manakala perniagaan hanya menggunakan nilai tambah. Okey.
kita semak jawapan yang diberikan oleh kawan-kawan kita tadi. Yang pertama tentang definisi usahawan. Okey, disenaraikan tentang individu yang menubuhkan, menguruskan, menanggung risiko perniagaan dan berusaha secara berterusan. Jadi ingatlah, jangan keliru, keusahawanan adalah proses, usahawan adalah individu. Betul tak betul tadi jawapan kamu? Siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab soalan pertama? Balkis maafkan saya. Anas. Okey, ingat. Okey, jadi ingat definisi tentang usahawan. Okey, yang kedua matlamat. Ini tentang perbezaan. Okey, yang mana murid-murid boleh dalam bentuk esei ataupun yang kebiasaannya kita galakkan dalam bentuk kotak ataupun jadual untuk membezakan usahawan dengan peniaga. Okey, contoh ayat, usahawan memuaskan kehendak pelanggan di samping mendapatkan keuntungan, manakala peniaga meraih keuntungan semata-mata. Dapatlah sini 2 markah. Okey. Kemudian yang keuntungan pula, usahawan cenderung keuntungan jangka masa panjang. Mana yang dah nyatakan tadilah, kan, tentang usahawan jangka masa panjang, manakala keuntungan jangka masa pendek bagi peniaga. Ni kalau kita tertinggal ni, mana kata tentang peniaga. Mesti kita kena tuliskan usahawan dan peniaga. Dapatlah 4 markah. Okey, bahagian B. Jadi bahagian B ni memang markah dia banyak. Yang mana murid-murid kenalah ingat fakta-fakta penting di samping memerlukan idea-idea baru ataupun yang berkaitan tentang topik ataupun soalan yang ditanya. Okey, sebagai contohnya inilah konsep keusahawanan yang dinyatakan tadi, satu proses dari penciptaan produk sehingga kepada penjualan dan pengurusan sesebuah perniagaan. Okey, memerlukan inovasi untuk mengubah sesuatu, mencipta nilai tambah untuk pengguna dan masyarakat, membuat keputusan dan tindakan yang berterusan, penciptaan nilai seperti produk atau perkhidmatan baharu. Boleh kita bagi contoh, kan? Sebagai perubahan. Maknanya kalau nasi lemak di tepi jalan, contohnya peniaga menjual nasi lemak di tepi jalan yang akhirnya membuka restoran nasi lemak. Betul. Maknanya itulah antaranya yang diterangkan tentang konsep keusahawanan. Dapat 5 markah. Ya. Okey. Jadi jawapan boleh dalam bentuk poin yang ringkas, padat dan tepat. Tak perlu kita nak cerita yang berlebih-lebihan yang tidak berkaitan. Jadi perkara fakta ni penting. Boleh ingat semua? Fatin? Fokus Anas. Okey, ingat konsep keusahawanan ya. Okey, yang kedua tentang perbandingan. Perbandingan tentang adanya persamaan dan perbezaan. Pun sama, kalau persamaan boleh letak nombor 1, nombor 2. Okey, kena mendapatkan pulangan ataupun mendapatkan keuntungan. Samalah, perniagaan pun sama, keusahawanan pun sama. Okey, manakala menanggung risiko, keusahawanan pun menanggung risiko, perniagaan pun menanggung risiko. Begitu juga kalau soalan keluar juga, perbandingan antara usahawan dan peniaga. Kita kena ubahlah. Kita kena lebih nyatakan usahawan dan peniaga. Tapi soalan tadi berkaitan tentang keusahawanan. Okey, jadi perbezaan dia boleh buat dalam bentuk jadual. Cuma cikgu nak satu alternatif lain dalam bentuk tulisan dan boleh kita senaraikan nombor 1, 2, 3. Ataupun boleh buat bentuk point, dot, kan? Ataupun kita dashkan keusahawanan satu proses dari penciptaan produk hingga penjualan dan pengurusan. Ini merujuk kepada definisi secara ringkas. Manakala perniagaan hanya terlibat dalam proses pengurusan jual beli sahaja. Jadi ingat. Okey, tentang keusahawanan dan perniagaan. Yang kedua, keusahawanan memerlukan inovasi untuk mengubah sesuatu, manakala perniagaan tidak menyebabkan inovasi. Pun dah dapat 2 markah sebenarnya, kan? Dan hanya melakukan keuntungan pun boleh. Kan? Maknanya kita kata ini jawapan yang boleh membantulah untuk murid-murid dapat markah. Kemudian yang ketiga, keusahawanan mencipta nilai tambah, manakala perniagaan menggunakan nilai tambah. Ya. Okey, yang mana 7 markah. Kalau kat sini sebenarnya markah lebih sebenarnya. Betul tu cikgu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 markah sebenarnya. Lebih markahnya di situ cikgu Jadi lebih markah. Okey, dan ini merupakan contoh jawapan yang tepatlah mengikut format yang diingini. Baik cikgu, sedikit rumusan daripada cikgu Hafiz bagi kelas kita pada hari ini. Okey, pada hari ini kita telah belajar daripada awal tadi tentang sejarah dan perkembangan keusahawanan di Malaysia, terutamanya dasar ekonomi baharu dan dasar pembangunan negara. Tahunnya, perlu ingat faktanya 1971 dan 1991. Tahun itulah
Kemudian tentang definisi usahawan dan peniaga. Kan? Definisi usahawan dan peniaga, dapatlah kita tahu tentang perbezaan dan persamaan. Yang namanya soalan tentang perbandingan. Okey, dan terakhir yang kita telah selesai tadi ialah tentang konsep keusahawanan dan perniagaan, yang mana keusahawanan yang berbeza dengan perniagaan dan adanya perbezaan dan persamaan. Itulah yang kita telah belajar untuk hari ini. Didik TV KPM